Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi membincangkan topik 8, teknologi maklumat dan komunikasi. Dan sekarang kita akan bincangkan subtopik 8.3, memahami komunikasi satelit. Okey, sekarang kita tengok bagaimana sistem komunikasi satelit berfungsi. Jadi ini adalah komponen-komponen dalam sistem satelit tersebut. Yang pertama kita ada stesen satelit bumi. Ini satu. Kemudian kita ada yang kedua. Jadi sistem satelit bumi ini boleh memancarkan ataupun menerima gelombang yang dihasilkan. Dan kita ada di sini adalah satelit. Satelit ini akan menerima isyarat gelombang daripada stesen bumi. Jadi kalau lihat, kalau kamu lihat di sini, kita ada television station, stesen television, kita ada telefon, internet, telex, fax, kita ada telefon bimbit. Jadi ini antara komponen-komponen yang menghasilkan atau memancarkan gelombang yang akan dihantar melalui satelit bumi, dipantulkan oleh satelit di angkasa. Jadi alat-alat ini bukan sahaja boleh memancarkan, juga boleh menerima gelombang daripada stesen satelit di bumi. Okey, jadi yang pertama sekali, kalau tengok di sini, sistem gelombang ini, sistem gelombang dalam sistem satelit ini akan dihantar melalui dalam bentuk gelombang mikro ataupun melalui gelombang radio. Jadi bergantung kepada jenis gelombang yang digunakan oleh alat yang kita gunakan. Okey, untuk satelit pula, tugas dia adalah untuk memancarkan isyarat semula ke bumi. Contohnya di sini, kalau dia terima isyarat daripada stesen bumi yang berada di sebelah kiri, diterima di sini, maka dia akan pantulkan pula isyarat tadi, akan hantar isyarat tadi balik kepada stesen yang kedua. Dan kalau dia terima isyarat daripada stesen yang kedua, maka dia akan hantar balik kepada stesen yang pertama tadi. Okey, kemudian yang kedua, tenaga solar menjana tenaga elektrik di satelit dan digunakan untuk menguatkan isyarat sebelum isyarat dipancarkan ke bumi. Jadi, dia perlu diperkuatkan isyarat ini kerana gelombang itu, isyarat itu mengambil jarak yang jauh. Daripada muka bumi ke angkasa lepas, dia melalui satu jarak yang sangat jauh, dan magnitude yang ada pada isyarat atau gelombang mungkin menjadi sedikit lemah, maka dikuatkan semula oleh satelit tadi. Dan untuk berfungsi dia perlu pada tenaga, oleh kerana dia berada di angkasa lepas, maka sumber tenaga yang terbaik adalah daripada tenaga solar. Jadi dia ada sistem untuk memerangkap tenaga solar dan menukarkannya menjadi tenaga elektrik. Jadi itu sistem yang terlibat dalam komunikasi satelit ini. Okey, untuk liputan sedunia, kita perlu 3 satelit yang bergerak. Contohnya di sini, kita ada 3 satelit. Setiap satelit segerak dapat meliputi lebih kurang 40% daripada permukaan bumi. Secara matematik kita boleh katakan yang ini, yang pertama ni akan meliputi 1/3. Dan yang kedua ni akan meliputi 1/3 kawasan. Dan yang ini pula akan meliputi 1/3. Dari 1/3 darab 3 kita akan dapat 1. Kita dapat 1. Maka 1 maksudnya seluruh bumi akan diliputi oleh 3 satelit segerak. Contoh diberikan di sini 3 satelit, iaitu Intelsat 1, Intelsat 2, 3 diperlukan untuk liputan seluruh dunia. Yang ketiga, satelit segerak memudahkan komunikasi antarabangsa seperti email,
internet, telefon, fax, telex, radio dan televisyen. Itu kepentingan satelit tersebut. Okay. Sekarang kita tengok kelebihan komunikasi yang menggunakan satelit. Yang pertama sekali, komunikasi berkesan dan siaran serentak dengan kurang gangguan kerana gelombang mikro boleh menembusi ionosfera, ionosfera lapisan pada atmosfera kita, tanpa halangan seperti keadaan atmosfera atau gunung ganang. Okay. Jadi itu kelebihan yang pertama dia. Kalau dia berada di angkasa lepas, maka bentuk bumi tidak menjadi halangan kepada sistem ini. Okay. Yang kedua, liputan tanpa had. Liputan tanpa had termasuk tempat terpencil. Okay. Kerana satelit berada di angkasa, dia boleh pangkalkan isyarat tersebut, gelombang tersebut, dan boleh diterima di mana-mana tempat yang ada di muka bumi. Yang ketiga, boleh digunakan oleh banyak alat menjaga aplikasi moden yang kita gunakan sekarang ni. Ya. Okey, terus sekarang ni kegunaan satelit selain daripada komunikasi. Yang pertama sekali, kita ada satelit pelayaran, GPS, digunakan dalam kereta, kapal dan kapal terbang, alat pengesan dalam mengesan haiwan. Ya, jadi ini antara yang popular sekarang lah. GPS, Global Positioning System. Okey, yang kedua kita ada satelit cuaca. Tugas dia mengkaji cuaca dan iklim bumi dan juga memberi amaran tentang ribut atau banjir. Sebab kita boleh tentukan pergerakan awan, kita boleh tunjukkan pergerakan angin dan sebagainya berdasarkan pergerakan awan lah. Jadi kita boleh memberi amaran tentang ribut, banjir dan sebagainya. Okey, yang ketiga, pengesanan jauh dan satelit geofizik. Ini boleh mengesan bencana alam, tumpahan minyak atau bahan kimia dan membantu nelayan mencari tapak perikanan. Jadi ini untuk pengesanan jauh dan satelit geofizik. Kemudian kita ada satelit ketenteraan. Tugas dia mengesan, penceroboh dan mengumpulkan maklumat perisikan. Contohnya kalau ada satelit daripada negara asing di atas Malaysia, maka dia boleh mengesan apa sahaja pergerakan, apa sahaja struktur yang ada di Malaysia. Seterusnya kita ada satelit saintifik. Ini digunakan untuk pemerhatian saintifik. Contohnya mengesan kawasan yang menghasilkan banyak oksigen, kawasan yang mungkin ada radiasi dan sebagainya. Jadi itulah penutup untuk bab 8 atau topik 8. Assalamualaikum warahmatullahi